السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. Tentu kan? Dan telah kami jadi akan malam dan siang itu dua alamat. Sambung balik. Minggu lepas saya kata saya tak ada, hari ini ada. Sepatutnya saya kena ke Kota Baru, Kelantan, muktamar. Tapi mereka tak bagi pergi orang Penang, orang Kedah dengan orang Perlis. Orang lain kita je boleh pergi. Jadi tak pergilah. Jadi tak erti nak buat apa, ngajak dah lah. Gitu. Jadi kawasan kita ni tuan-tuan sekalian, sama-sama kita doalah insya-Allah selamat semua. Cuma saya harap di bawah ni jangan padat sangatlah, atas ruangan yang banyak lagi. Buat penjarakan 1 meter. Kita tak maulah berlaku apa-apa tempat kita nanti depa tak bagi jalan kuliah nanti. Pakat duk tulis dalam Facebook pula rindu. Gitu. Pakat jaga sendiri. Terjarakkan kita.
atas ruangan kita luar. Baik. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain, dan telah kami jadikan akan malam dan siang itu dua alamat. Kami jadikan malam dengan siang itu ayatain, dua ayat. Seperti mana saya sebut selalu, ayat-ayat ni bahasa kita sebut selalu, dan khususnya kita panggil ayat Quran. Jadi sebenarnya ayat bukan ayat Quran saja. Kalau ikut ayat ni, wa ja'alna al-laila wan-nahar ayatain. Malam, siang adalah ayat-ayat Allah. Apa makna ayat-ayat Allah? Tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Kalau kamu renung, fikir dengan mendalam, kamu akan nampak malam itu sebagai ayat Allah, siang itu sebagai ayat Allah. Ayat ni apa dia? Tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Tengoklah malam dengan siang. Apabila tibanya siang, kita rasa bagaikan ini hari baru bagi kita. Yang kemarin sudah tutup buku, hari ini mula kehidupan baru. Matahari bersinar balik, kita akan segar balik, apa semua. Macam itulah kita tak tahu apa nak berlaku ke depan, apa nak jadi pada diri kita ke depan. Tapi kita pasti boleh, walaupun benda ke depan kita tak tahu, tapi boleh kita pastikan bahawa sekejap lagi apabila habisnya siang akan jadi malam. Itu pasti. Kenapa? Matahari dia tak pernah mungkiri janji. Apabila waktu dia terbenam, dia terbenamlah. Apabila waktu dia terbitlah matahari. Ini ayatain. Malam dengan siang ini adalah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Baik, sebelum kita pergi ke depan ayat ni, kita ingat balik ayat depan. Wa yad'ul insan bisyarri da'ahu bil khair. Ayat kita mengaji minggu lepas. Manusia ni, kata Allah Ta'ala, suka berdoa dengan kejahatan. Dengan kejahatan doanya daripada benda baik. Ada juga manusia ni dia suka berdoa benda jahat. Sedangkan kita ni kena berdoa benda baik. Kenapa dia doa benda jahat? Saya terang panjang dah. Apabila dilanda satu-satu musibah, apabila dilanda satu-satu benda yang teruk bagi dia, dia sendiri doa jahat untuk dia. Dia bergaduh dengan bini dia. Dia kata kalau lagi ambil tak ada bini tenang. Pula. Ini doa jahat bagi dia. Nada. Sebenarnya kita tak boleh doa macam tu. Ada masalah anak-anak. Dia kata tak ada anak lagi senang pada anak-anak. Ini, adakah doa ni doa baik? Doa jahat. Bila dia kena satu musibah, dia suka doa benda jahat bagi dia. Berebut kereta lagu mana tak tahulah, bergaduh pasal kereta. Biar tak ada kereta senang. Daripada ada kereta, biar tak ada terus senang. Tahu tak? Kereta tu satu nikmat. Boleh kita bergerak sana sini. Bila ada satu masalah dengan kereta, kita doa buruk bagi kita. Apa dia? Biar tak ada kereta. Biar tak ada kereta. Ada duit, sama. Dia tak ada duit pun susah, tak ada duit pun susah. Biar tak ada duit senang kalau macam ni. Betul tak kata lagu tu? Mampu nak mengaku. Dulu jahil. Sudahlah, tutup buku cerita-cerita dulu. Tu yang kena mengaji tu. Nada. Tak boleh lah. Bila kita kena satu ujian, kita kena sabar. Kita kena sabar. Menghadapi ujian itu. Janganlah bila datang ujian tu pula kita doa buruk. Kalau ni tak hidup tak apa. Duk nyusah ni, mati terus senang. Baru ni sakit dah dekat nak mati dah. Kalau mati terus senang baru ni. Ada cakap lagu tu. Nada. Kalau ada cakap lagu tu, sudahlah. Kenapa? Cuba kita kait dengan ayat yang tu. Wa ja'alna al-laila wan-nahar ayatain. Kami jadikan malam dan siang juga sebagai ayat, sebagai tanda. Termasuk juga tanda duka cita dan gembira kita. Malam dia takkan malam selama-lamanya. Dia takkan gelap selama-lamanya. Tiba waktunya dia akan terang. Hidup kita pun begitu. Dia takkan gelap selama-lamanya. Tiba waktunya dia akan terang, insya-Allah. Terang pun kita kena beringat. Macam siang begini, dia takkan siang selama-lamanya. Ada tiba waktunya dia akan gelap juga. Inilah makna kita hidup di dunia. Dunia ni syurga pun bukan, neraka pun bukan. Syurga tenang, bahagia selama-lamanya. Neraka susah selama-lamanya. Adapun dunia bukan neraka, bukan syurga. Maksudnya ada waktu kita gembira. Waktu tu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu kita susah, waktu tu kita bersabar dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang bila kita kena satu musibah, baru kita nak bangun tahajud. Kadang-kadang kita kena musibah, baru kita nak baca Quran.
Kadang-kadang kita dengar kena satu musibah, pun nampak masjid, nampak surau, kan baik di situ. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi terus tanpa musibah, masjid tak kenal, kuliah agama tak kenal, Quran tak kenal, lidah tak pernah berzikir, menyanyi karaoke dia. Jadi ada baik dia. Macam ubat lah. Bukan semua ubat tu manis, ubat tu pahit. Baik-baik pun kena telan jugalah. Kenapa? Nak menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, kita kena makan ubat yang pahit. Kadang-kadang Allah bagi ubat pada kita. Allah Ta'ala bagi ubat yang berbagai-bagai cara. Ubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambillah pengajaran malam dan siang ini ayat Allah Ta'ala. Hidup kita pun begitu. Malam, kadang-kadang malam panjang sikit. Lebih-lebih lagi waktu sejuk. Kadang-kadang siang panjang sikit. Lebih-lebih ketika waktu panas. Kita sini tak ketara, perubahan tak ketara. Tapi kalau kita pergi negara-negara yang ada musim sejuk, ada musim panas sampai peringkat salji, kita nampak musim sejuk, panas, malam tidur sepuas-puasnya. Siang pendek saja. Itu. Adalah sebab-sebab. Hidup kita pun begitu. Ada kala susah berpanjangan. Ada kala senang berpanjangan. Tapi nak senang semata-mata hidup atas dunia ni tak boleh lah. Sebab kita hidup di atas dunia. Tak ada. Hidup kita ni hidup di atas dunia adalah susah payah dia. Faham? Inilah ubat. Yang panggil Quran ni syifa, ubat. Ubat ni tak ada di hospital. Ubat nak ubat perasaan-perasaan macam ni. Sakit, demam, apa covid ke apa semua ada di hospital. Tapi sakit hak macam ni ubat dia Quran. Ubat dia Quran. Tak boleh lari hidup kita ni tuan-tuan. Hang raja sekalipun ada waktu hang susah. Kita tengok raja duduk dengan keliling dengan pengawal dengan istana yang megah dengan apa semua. Ramai raja-raja minta turun tahta. Masuk di Britain pun dia minta turun tahta nak jadi rakyat biasa. Nak jadi rakyat biasa. Apa dia? Anak raja cucu Ratu Elizabeth ni, minta nak sanggup dia buang segala keistimewaan apa semua nak jadi rakyat biasa. Banyak kita sini pun pernah berlaku. Sebelum Agung sekarang, Agung dulu duduk sebagai di Pertuan Agung, nak pergi ke mana orang tu ada jet ada apa semua, letak jawatan Agung. Letak jawatan Agung. Kerana mungkin dia tak selesa, dia tak bahagia duduk sebagai seorang Agung, aku letak jawatan. Kalau kita fikir sekali, gila kah? Nak dapat pangkat yang begitu dalam negara ni yang paling tinggi sekali ni Agung lah. Bila duduk, dia letak jawatan. Ada, letak jawatan. Inilah tuan-tuan sekalian. Kebahagiaan itu tak tentu di mana. Tak tentu orang panggil. Ada, orang panggil. Cuma hidup kita dua saja. Kalau kita bahagia, kita bersyukur banyak-banyak pada Allah. Kalau kita susah, kita kenanglah macam mana Nabi Yusuf AS susahnya. Tapi dia tak susah selama-lamanya. Dia susah, dia dicampak masuk dalam telaga buruk. Dia susah orang ambil dia pergi jual di kedai, di pasar. Dia susah duduk dalam istana pula mengorak dengan Balqis, mak angkat dia, isteri raja, sehingga berlaku fitnah. Dia susah duduk dalam penjara. Itu akhirnya kebenaran akan timbul. Kebenaran akan timbul. Sehingga dia diangkat menjadi Menteri Perbendaharaan di Mesir. Dan dia boleh membebaskan keluarga dia daripada susah duduk di Palestin, buat mari ke Mesir. Sehingga orang-orang Israel di Mesir ni, anak cucu Nabi Yaqub ramai, daripada masuk 93 orang, keluar daripada Mesir beratus-ratus ribu orang. Itu. Hidup ni susah senang, susah senang. Faham? Inilah ubat yang kita kena pegang. Baik. Dan telah kami jadikan akan malam dan siang itu dua alamat yang menunjukkan atas kekuasaan kami. Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan. Maka kami hapus akan cerah malam dengan kelam. Kami hapus akan cerah malam dengan kelam. Kami hapuskan cerah itu dengan malam. Malam ni apa dia? Kelam. Sebab tu kitab ni orang-orang belah-belah selatan tak baca. Kalau kita tanya Nur Ihsan kok belah-belah Kuala Lumpur, belah Johor, belah apa ni, depa tak kenal Nur Ihsan. Tak apa kenal. Orang utara ni kenal. Sebab apa depa nak baca payah? Dia sebut kelam. Bukannya reti depa apa dia kelam. Ada. Kami hapuskan cerah digantikan dengan kelam. Sebab dia
Tak boleh nak faham apa kelam. Ada orang utara ni faham dah sebut kelam. Nah, itu cerita dia. Baik. Maka kami hapuskan akan cerah itu malam dengan kelam, supaya berdiri manusia padanya mengambil istirahat malam. Supaya manusia berdiri ambil istirahat pada waktu malam. Ada dua benda malam Allah Ta'ala buat. Yang pertama untuk kita berehat, tidur. Bila kita tidur esok kita sihat. Kita bayangkan kalau semalam kita tak tidur, hari ni kita tak larat, hari ni kita tak selesa. Kita tidur malam, hari ni kita rasa kuat, letak badan kita semua relax, kaki tangan semua kita relax, tak bekerja, mata tak lihat, telinga tak dengar, kaki tangan apa semua duduk diam. Yang bergeraknya jantung gerak, sengak relax je. Jadi bila kita bangun pagi, esok kita bertenaga. Bertenaga untuk apa? Untuk kita bergerak mencari kehidupan dunia. Macam saya sebut, kita belajar ayat yang lepas, orang mukmin ni kena kuat. Semalam Allah bagi tidur, hari ni aku kena bekerja. Bekerja untuk hidup di dunia ini dan membawa kebahagiaan sampai ke akhirat. Jadi orang Islam tak boleh malas, kerana Allah bagi dah malam untuk kita berehat. Tak bolehlah siang rehat lagi, tak boleh. Kita kena bekerja. Bekerja ni ada dua, dipanggil amal. Satu, amal untuk kita hidup di akhirat. Satu lagi, amal untuk kita hidup di dunia ni. Amal untuk kita hidup di akhirat yang kita panggil amal ibadah. Amal untuk kita hidup di dunia kita panggil kerja, kena kerja. Orang Islam tak boleh duduk saja langsung. Jenis orang Islam nak duduk saja ni tak boleh. Jenis malas duduk saja ni tak boleh. Bahkan bila kita nak bagi zakat pun, kita antara yang baik kita bagi zakat pada orang miskin. Kita nak tahu dia miskin tu macam mana, dia kena kerja, baru boleh tahu dia miskin dia kaya. Kalau tak kerja, kita tak boleh bagi zakat kat dia walaupun dia miskin. Sebab kalau tak kerja, semua orang miskin. Semua orang miskin. Dia kena kerja. Bila dia kerja, baru kita boleh tahu dia miskin tak miskin. Ada orang kerja, pendapatan dia lebih daripada cukup, dia kaya, dia tak boleh makan zakat. Ada dia bekerja, bulan kerja apa semua, rezeki dia tak menyebelahi dia, dapatlah rumah dia perlu sebulan 1,500, dapat 1,000. Orang ni dinamakan orang miskin, kita kena bantu dia dengan zakat. Tapi kalau tak kerja, memang tak boleh, kerana Allah buat untuk kita bekerja. Bahkan tubuh kita ni pelik. Tubuh kita kalau duduk saja sakit, kalau kita bekerja sihat. Nada, duduk saja sakit, bekerja sihat. Bahkan lagi kuat bekerja, lagi banyak tenaga. Lagi kuat bekerja, lagi banyak tenaga. Macam orang lari. Kalau dia lari sesekala, dia tak larat. Tapi kalau dia lari hari-hari, dia boleh lari jauh. Orang kayu bersikap, kalau dia tak kayu bersikap sekali-sekala dia kayu. Tapi kalau dia kayu hari-hari 1,000 kilometer, dia boleh kayu. Tubuh kita Allah Ta'ala buat istimewanya. Jadi Allah buat malam. Yang keduanya, yang nombor satu lah, makna yang ini ialah untuk kita beribadat. Wa minal laili fasjud lahu. Setengah daripada malam sujudlah bagi Allah. Wasabbihu, bertasbihlah pada Allah. Dalam surah Insan. Patutnya bila kita sampai ayat ni, kita rasa malu. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Setengah daripada malam tu sujudlah bagi Allah. Jangan tidur semua. Wasabbihu, bangun bertasbihlah pada Allah Ta'ala. Malam panjang, ambillah sikit setengah daripada malam itu untuk sujud pada Allah. Setengah daripada malam itu untuk tasbih pada Allah. Tasbih apa dia? Aku dengan lidah kita sampai ke hati kita betapa agung, mulia, besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, sampai keluar melalui lidah kita, subhanallah, maha suci Allah. Itu baik. Maka kami habis, walitabtaru fadlan min rabbikum. Nakau. Famahawna ayatan laili waja'alna ayatan nahar mubsiratan. Maka kami hapus akan cerah malam dengan kelam, supaya berdiri manusia padanya mengambil istirahat malam, dan kami jadi cerah siang, tampak lihat dengan mata sebab cerahnya. Sebab apa? Litabtaru fadlan min rabbikum, supaya kamu tuntut akan kurnia rezeki daripada Tuhan kamu. Allah buka alam ini cerah supaya kamu dapat lihat limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil cerah ni, buka ruang cerah, Allah taburkan rezeki, pergilah cari.
Kamu nak bercucuk tanam ke, kamu nak berniaga ke, kamu nak apa, jangan duduk saja. Allah buka. Malam Allah tutup, siang bertebaran kamu lari cari dia benda yang ada di atas muka bumi ni. Tinggal sebut fa iza qudiyatus salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila selesai sembahyang, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, rebutlah limpah kurnia Allah. Pasal apa ayat Allah Taala selalu sebut ayat-ayat yang macam ni? Kerana tuan-tuan, kekuatan umat Islam ni ialah pada ekonomi. Kalau umat Islam malah bekerja, orang lain kuasa ekonomi. Bila orang kuasa ekonomi, satu orang kuasai negara kita. Bila orang kuasai negara kita dijajah. Bila negara kita dijajah, macam mana nak ibadat? Buat masjid tak boleh, nak azan tak boleh, nak mengaji tak boleh, nak semayang tak boleh. Akibat daripada apa? Akibat kuasa ekonomi itu tak dipegang oleh orang Islam. Faham tak? Selagi mana kita boleh bekerja, bekerjalah. Orang Melayu kerja sakat pencen je. Bila pencen tak mau kerja dah. Itu tak betul. Kita kena kerja. Jangan kata Allah nak pulung buat ibadat. Ialah ibadat kita buat. Bahkan orang panggil seorang ahli sufi sehingga menjadi mazhab tasawuf, Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi, seorang yang kaya, yang senang lena. Bahkan kita dengar cerita Uwais al-Qarni, yang Nabi SAW sendiri pesan para sahabat, kalau kamu pergi ke Yaman, carilah Uwais al-Qarni. Dia wali Allah. Dia tak sempat jumpa Nabi walaupun dia hidup zaman Nabi. Dia dipanggil, dia tak dapat nama jadi sahabat. Tapi hidup zaman Nabi tak sempat jumpa Nabi. Nak jadi sahabat ni kena berjumpa dengan Nabi. Bila sahabat pergi cari, dia duduk dalam masjid meratik saja. Dia duduk di pasar jual daging. Nak jadi wali ni tak nanti duduk masjid saja. Duduk di pasar boleh jadi wali Allah. Duduk di kedai boleh jadi wali Allah. Buat kerja kontrak boleh jadi wali Allah. Yang penting, tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala jangan lupa. Macam saya sebut selalu, dia meniaga ayam di market. Contoh, dia meniaga ayam di market. Pagi-pagi market ni dia kena siap awal lagi. Pukul 4 pagi dia bangun dah pergi ambil ayam. Tak ada, pukul 4 pagi dia bangun dah pergi ambil ayam. Sebelum bangun, sebelum dia pergi apa semua, dia ambil uduk, dia sembahyang tahajud dulu. Dia tak pernah tinggal tahajud. Sembahyang tahajud dulu apa semua. Start kereta dia, start motor, pergi ambil ayam. Buat pergi market. Siang sport tempat apa semua, siap apa semua. Orang bang subuh, dia pergi sembahyang subuh di masjid. Sembahyang sunat subuh. Lepas tu sembahyang subuh. Lepas bagi salam, wirid sikit, terus pergi tunggu di market. Tu di market apa semua. Hati bekerja tapi hati tak lupa pada Allah Ta'ala. Pukul 11 lagi habis semua, balik-balik rehat. Dan dia sembahyang duha, lepas tu dia letak kepala, dia lena Ustaz, qailullah. Habis lagi, Zuhur, start motor pergi masjid. Asar, start motor pergi masjid. Maghrib, lagi, start motor pergi masjid, ada kuliah dia dengar. Hari Sabtu minggu begini, dia cuti, dia pergi mengaji, apa semua. Dia ni tak boleh jadi wali Allah Ta'ala kah? Boleh. Walaupun dia hanya juikan di masjid. Wali Allah ni dibuka oleh peluang pada semua untuk jadi wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ingat kata cari rezeki ni dunia. Saya suka tak suka kalau ada ustaz ajak, berhentilah kerja, cari apa sangat dunia, nak makan tak mana. Ada pun nak makan tak habis dah. Selalu suka sebut begitu. Saya tak pernah sebut begitu. Kerana ini ajar umat Islam mundur ke belakang. Tok nenek kita dulu ada ajar kita. Dia tanam pokok durian, umur dia pun dah 70 tahun tanam pokok durian. Pokok durian ni paling awal dia berbuah 7 tahun. Sebab biji. Ada dia fikir dia nak makan. Tak, dia tak fikir dia nak makan. Tak apa, aku tanam. Tak ada nak cucu aku makan. Kita lah ni tak mau. Durian kahwin, moktan kahwin. Kau boleh tanam hari ni, esok berbuah. Nak lagu tu. Kalau hak promosi kata nyok ni 2 tahun berbuah, beli pun tak beli. Moktan ni kalau tanam 2 tahun berbuah, kalau 7 tahun tak mau. Sebab apa? Dia kira dia nak makan. Ini tak jadi aman. Apa ni? Tak jadi aman. Kita ada duit. Apa salahnya duit kita lebih? Kita boleh keluar zakat. Kalau kita mati tinggal anak cucu kita dapat. Kita dapat pahala. Jangan duk ajar sudahlah, duk kerja apa. Tu yang menyebabkan masjid surau lemah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita fikir selalu masjid surau ni tempat yang paling berjaya. Semua pakar-pakar ada di masjid. Semua pakar-pakar ada di masjid. Tapi kenapa masjid tak boleh berjaya? Ekonomi dia tak boleh berjaya, industri dia tak boleh berjaya, perniagaan dia tak boleh berjaya. Sebab apa?
Sebab orang letak dalam kepala pencen tak buat kerja apa dah. Sedangkan cikgu pencen di masjid, duduk masjid. Polis pencen duduk masjid. Pegawai-pegawai kerajaan pencen duduk masjid. Menteri-menteri pencen semua duduk masjid. Puak-puak pencen ni, puak-puak cerdik-cerdik mereka. Jadi umat Islam rugi banyak di situ. Setelah pencen tak mau apa-apa. Orang pun nampak dia dulu orang besar pencen, pegawai bank besar pencen, orang lantik dia bendahari. Orang lantik dia bendahari. Bila dia jadi bendahari masjid, dia tak pandai dah macam dia jadi pegawai bank, dia tak pandai dah. Akaun pun tak reti buat. Jadi dia butuh. Tu yang masjid-masjid kita lemah. Kenapa? Aku pencen nak fikir apa dah. Fikir apa dah? Itu. Sampai tak mau buat apa. Tak mau buat apa. Sedangkan malam siang, malam kamu berehat, siang Allah buka alam ini untuk kamu cari rezeki, carilah rezeki. Rezeki yang halal. Tu cerita dia. Jadi jangan duduk saja. Cerita pasal jangan duduk saja. Paling kurang kita korek tanam pokok pisang belakang rumah. Bela ayam 2-3 ekor, bela kebau lembu 2-3 ekor, apa semua di rumah. Kau tak ada kerja apa sangat. Duduk saja tak boleh. Nanti Allah Ta'ala tarik kesihatan kamu. Apa makna bagi kaki kuat kalau tak mau kerja? Apa makna bagi mata terang kalau tak mau kerja? Apa makna? Dah tak ada makna dah. Sebab tu masa dia kerja dia siap. Macam dia pencen, ada kecil manis, darah tinggi. Kenapa? Niat dia tu pun berapa tahun lagi nak pencen? Tahun depan pencen. Lepas tu pencen nak buat apa? Malah kerja nak duduk saja. Itulah niat dia. Okey, Allah bagi menurut apa yang dia niat. Pasal sebab pencen-pencen sakit. Pasal apa? Dia sendiri pun bila aku pencen aku tak mau buat kerja apa. Jadi tak ada makna dah Allah bagi dia sihat. Tak ada makna dah. Kena kecil manis, kerak kaki, duduk saja. Nak duduk saja sangat. Kena darah tinggi pun, kena stroke pula lagi duduk saja. Makan orang suap, kecil berak orang basuh. Kadang-kadang benda tu kita nak. Tu yang kata tu ingat tak? Jangan kamu doa buruk untuk diri kamu. Itu satu juga doa buruk untuk diri kamu. Nak duduk saja. Doa kita kadang-kadang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harap Allah tak lampulah kalau kita sebut tu disebabkan jahil. Sebab jahil kita semua. Bergerak tubuh badan kita. Jangan duduk saja. Niat nak duduk saja tak boleh. Jangan kata puluh nak buat ibadat. Awal para sahabat dulu tak buat ibadat. Para sahabat dulu selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang pergi duduk di penjuru Madinah, belah kambing banyak-banyak. Ada yang buka ladang kurma luas-luas. Para sahabat ada bawa meniaga, bawa barang dagangan ke Syam dan sebagainya, jadi ahli perniagaan yang hebat. Adakah kita nak tunjuk lebih hebat, alim, warak kita lebih pada para sahabat siapa tak mau kerja apa? Tak betul, tuan-tuan sekalian. Buatlah kerja apa yang boleh kita buat. Kadang-kadang mak pak nak kerja, anak-anak marah. Itu pun tak betul. Mak pak nak kerja, anak-anak marah. Mak kerja apa lagi? Ayo kami duk kerja bagi duit pun semua. Marah. Mak bapak tua-tua ni tuan-tuan, bila anak-anak marah dia takut. Dulu masa dia muda lu, mak pak marah anak-anak takut. Dunia ni kita balik tuan-tuan sekalian. Jadi baru ni ada orang mati. Saya pun ada kenal baik dengan saya. Duk ngaji Pak kita juga. Saya kesempatan bagi tazkirah atas kubur pada anak-anak dia. Saya kata sejak daripada hari ini mak kamu tak ada doa daripada ibu kamu habis. Ibu kamu tak doa dah kat kamu. Kenapa? Waktu dia berdoa dah habis. Waktu dia hidup kamu harap doa sebab daripada mak. Tapi waktu dia mati, mak harap doa daripada kamu pula. Terbalik. Tak ada. Waktu hidup kita sebagai anak ni mengharapkan mak ayah kita doa kejayaan kita. Selalu kita harap mak ayah kita doa kejayaan kita. Tapi bila mati je mak, bukan kita kehilangan mak saja tau. Kita kehilangan doa daripada seorang ibu. Bila ayah kita mati, bukan kita hilang ayah saja. Yang paling besar saja kita hilang doa daripada seorang ayah. Ayah dalam kubur tak ada doa dah kat kita. Habis waktu dia berdoa. Mak dalam kubur tak ada doa dah. Lepas tu macam mana pula? Dia pula harap kita doa kat dia. Seperti mana waktu dia ada dulu, kita harap mak ayah kita doa. Bahkan kadang-kadang kita sebut, mak jangan lupa doa kat cik pada dia doa selalu, hang je lupa. Tu cerita. Sama juga waktu kita tu. Kita takut kat anak-anak. Yalah ada takut anak marah apa semua. Hati dia mau bekerja. Mak anak-anak marah. Anak-anak ni tak erti. Tuan-tuan sekalian, tak erti. Kalau dia kerja sampai tak semayang,
Dia kerja letih sangat sampai tak boleh baca Quran. Dia kerja teruk sangat sampai tak boleh ngaji. Perlu dinasihat. Tapi kalau kerja dia tu tak ganggu langsung amal ibadat dia, jangan kacau dia. Itu aktiviti dia yang mengembirakan dia. Jangan kacau dia. Baik. Ayah saya 80 tahun lebih dia duduk tanah kok pisang. Saya tak marah, kerja. Nak jemur, kerja. Boleh kerja. Buat apa semua. Ini. Jangan kata ni marah. Kadang-kadang bila anak-anak marah tu, mak pak berhenti buat kerja. Berhenti buat kerja. Melayu panggil hak orang panggil apa? Boring. Tak erti buat apa. Kau duduk di rumah. Kena pula si ayah tadi, isteri dia mati lama, duk kenal kat isteri dalam kubur. Kalau si isteri tadi mak laki dia mati lama, duk kenal laki dia mati dulu, duk naik motor sekali apa semua sekali. Tua pula mari orang panggil stres lah ni, sakit. Bila sakit tension gini apa semua, itu menyebabkan kadang-kadang dia jatuh. Jatuh. Orang panggil lemah apa semua. Kenapa? Anak-anak semua pakat pergi kerja habis. Dia nak mak lantai larat lama mana nak mak kau duduk termenu tak tahu nak buat apa semua, lama-lama mari kacau gini fikiran serabut habis apa semua, menyebabkan sakit. Tak ada, tu cerita. Kerja hak umur yang Allah Taala bagi pada kita. Kerana Allah buat siang tu menerus. Siang ni untuk orang tua, siang ni untuk orang muda dan untuk semua orang. Untuk semua orang macam angin. Angin bila main dia bukan pilih-pilih orang, kena semua apa yang ada. Semua orang yang duduk tepi pantai tu boleh ditiup angin, bukan orang ni kena, orang ni tak, orang ni kena tak, dia kena semua. Dia kena semua. Sama juga bila Allah bagi cerah semua orang. Maksudnya orang muda kerja cara orang muda, orang tua kerja cara orang tua. Dia cara orang tua apa semua. Cuma apa benda boleh kita buat? Apa panggil boleh menjana ekonomi ummah. Nada. Kalau tenaga pakar berhenti kerja, tuan-tuan sekalian, yang menyebabkan bukan lemah dia saja, melemahkan ummah. Melemahkan umat. Pada tu cerita dia. Betul kadang-kadang dia jadi orang besar bekerja menega kekayaan macam tak boleh masuk syurga. Siapa dia kata tak tahu. Sebab tu kadang-kadang dia pensyarah universiti hebat berhenti buka mahat tahfiz. Dia peniaga besar berhenti menega buka mahat tahfiz. Dia pakar bahagian apa dia ni berhenti pakar dia tu buka mahat tahfiz. Seolah-olah nak masuk syurga ni kena buka mahat tahfiz saja. Ni satu masalah. Nada, satu masalah orang panggil. Semua hampir berhenti belakang. Saya berhenti dah nak duduk dalam dunia ni apa semua. Tu tak kena cara. Kerana kita kena fikir kekuatan ummah ke depan. Kalau orang Islam tak ada duit, saya kata apa jadi? Apa yang ada dia jual. Tanah tok nenek dia sayang tak kira, main tak ada duit dia jual. Dia jual. Orang Islam lain tak ada duit juga, tak boleh beli. Orang kafir ada duit, jual kat kafir. Ini dah jadi. Akhirnya kita merempak atas tanah sendiri. Kita mungkinlah bila jual tanah tu boleh 2-3 juta danlah kita makan. Bila anak cucu nak tahan lama mana ada 3 juta. Sampai anak cucu kena halau, kena sini apa semua. Sebab tu orang baca waktu memangnya wala taftinna ba'dahu. Jangan fitnahkan selepas daripada kami mati. Jangan fitnahkan selepas daripada mati. Apa maksud jangan fitnah daripada mati? Kita ni lepas daripada mati, kita harap anak cucu doa kat kita. Kalau tak mau doa pun sekurang-kurang jangan mati hamun kita. Ada? Jangan mati hamun kita. Maksudnya kalau anak cucu kita ni susah dengan sebab kita, anak cucu nak tadah tangan doa untuk bayang Tok Wan dia dulu, bayang Tok dia dulu apa semua. Kenapa? Sebab Tok Wan dia lah dia susah. Sebab Tok lah dia susah. Ada tanah sikit Tok kutip jual habis. Ada rumah sikit-sikit jual kutip jual habis apa semua. Akhirnya anak cucu tak ada apa, kosong. Bayang muka Tok Wan dia meluat. Bayang muka tok dia meluat. Bayang muka mak bapak dia meluat. Yang kita dalam kubur macam sebut tadi, kita harap doa daripada anak cucu. Tapi oleh kerana kita buat benda yang menyebabkan anak cucu susah, anak cucu tak ada selera nak doa. Faham tak? Gini hidup. Ni biar kena lebay tu, biar kena sama. Jangan sampai kita ni terajak nak tunjuk lebay sampai tak mau kerja apa. Kau duduk nak meratik, nak apa semua. Macam hang seorang je meratik, orang lain tak meratik. Faham tak ni? Tuan-tuan tolonglah. Kejayaan umat Islam ni duk pada ustaz. Kalau ustaz tak tolong bagi nasihat benda-benda begini, tuan-tuan sekalian, semua ustaz sebut tuan-tuan berhentilah kerja ni, semua dunia. Lama mana kita nak cari dunia. Ustaz tu pun sebut lagu ni, ustaz ni sebut lagu ni, sebab ni, akhirnya umat Islam akan jadi lemah. Akan jadi lemah. Tu cerita. Padahal dia nak buat madrasah dia, minta orang kaya juga derma. Dia nak betul nak beli tanah, beli apa semua, minta orang kaya juga wakaf. Akhirnya kamu pula mengajak pula jangan cari harta benda dunia. Berapa hari kamu nak hidup? Bila kamu nak buat madrasah, kutip duit kat depa.
Hang tu pun satu penyakit. Faham tak? Biarlah dia duduk di bidang dia. Islam ni perlu tok guru. Islam ni perlu orang politik. Islam ni perlu orang kaya. Islam ni perlu petani. Islam perlu peternak. Gabung semua ni, Islam akan kuat. Faham? Nah itu. Cuma kita bagi hari. Hari begini kita mengaji. Hari lain kita kerja. Nah, bukan kita suruh pergi mengaji 24 jam duduk tak kerja apa dah. Nah, kita mengaji bukan kita nak jadi ulama, nak jadi tok guru. Mengaji kita nak tambah ilmu. Nah, mengaji kita nak tambah ilmu. Tambah ilmu untuk bekal pada kita. Mereka kata saya nak mengaji sampai tak mau kerja pun nak perlu mengaji. Itu tak betul. Nah, baik. Walita'lamu adadas sinina wal hisab. Supaya kamu ketahui bilangan tahun dan hisab bulan waktu. Baik. Tadi saya sebut Allah jadikan malam dan siang satu pentafsiran yang kita kait tadi. Jangan kita doa buruk untuk kita apabila kita kena satu-satu musibah. Apabila kita susah, tetap kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. Baik. Malam dengan siang juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan supaya kita dapat kira. Supaya kita dapat kira. Ada malam, ada siang. Jadi malam campur siang jadi 24 jam. Jadi 24 jam. 24 jam ni apa dia? Panggil sehari. Sebab apa? Sebab ada malam siang itulah jadi satu hari. Satu hari satu malam. Jadi dengan ada malam dengan siang yang Allah Ta'ala jadi pula daripada satu hari, dia akan jadi seminggu. Bila cukup 4 minggu, dia jadi sebulan. Orang boleh kira. Sebab apa? Sebab ada peredaran matahari, waktu dia jatuh, waktu dia naik, waktu dia terbenam, waktu dia naik, itu yang akan jadi hari. Satu hari, seminggu, sebulan. Bila sampai sebulan, campur-campur sampai 30 hari, panggil sebulan. Mana mari angka sebulan ni? Kerana adanya malam dan siang. Kita boleh kira sebulan, 2 bulan. Sampai kita boleh kira lembu ni dah sebulan, gaji kerja sebulan, umur kita berapa tahun sekarang. Kenapa? Kerana ada malam dan siang pun kita boleh tahu kita berapa tahun. Tak ada. Bila sebulan tu pula sampai kira-kira sebulan tu ada 12 hari. Sebulan tu ada 12 bulan. Bila 12 bulan ni orang tak panggil 12 bulan, panggil apa? Setahun. Gitu. Setahun pula sampai campur-campur setahun jadi 10 tahun. 10 tahun. Orang panggil apa dia 10 tahun? Dekad. Orang panggil dekad pula. Sampai 100 tahun, abad, apa semua. Semua ini daripada minit, daripada saat, minit, jam, sehari, seminggu, sebulan, setahun, seabad, seapa ni sampailah ni berpunca daripada malam siang. Faham? Yang Allah Ta'ala jadikan. Itu. Baik. Boleh kita hisap dan kita nak tentu waktu. Tarikh pertunangan, tarikh apa semua. Sehingga orang nak pergi ke laut pun orang boleh kira. Orang nak kira musim ni musim ada ikan, musim ni pasang, musim ni suruh apa semua ni nikmat yang Allah Ta'ala jadikan malam dan siang. Wa kulla syai'in fassalna tafsila. Dan akan tiap-tiap suatu kerajaan dunia dan agama itu telah kami tafsil akan dia. Akan sebagai tafsir yang nyata. Gitu. Dan akan tiap-tiap suatu kerajaan dunia dan agama ini telah kami tafsir. Tafsir ni apa dia? Tafsir ni makna halusi. Tu panggil tafsir. Kita tak reti ayat Quran, kita mengaji tafsir, peraluh tafsir tu sampai kita faham. Kita tak reti hadis, ajak orang tafsir hadis, maka tafsir tu jadi halus. Tu kata Allah Ta'ala, wa kulla syai'in fassalna tafsila. Dan akan tiap-tiap suatu kerajaan dunia dan agama itu telah kami tafsir akan dia. Akan sebagai tafsir yang nyata. Maknanya kerja Allah Ta'ala ni daripada yang sebesar-besar jadi langit bumi tukar malam siang sampai yang sekecil-kecilnya, semua ini bawah aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akidah. Ini akidah yang kita kena pegang dalam akidah Islam. Daripada benda yang sebesar-besarnya sampai benda yang sekecil-kecilnya, ini adalah bawah aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia lain dengan ahli falsafah. Ahli falsafah ni orang panggil orang apa dia berfikiran agama menurut kepala otak dia. Senang disebut ahli falsafah. Ahli falsafah kata Allah ni dia atur benda besar je. Ada pun benda kecil bukan Allah Ta'ala tu.
Ni panggil ahli falsafah. Allah Ta'ala sebut wa kulla syai'in fassalna tafsila. Atas tiap-tiap suatu kami tafsirkan, kami halusi. Maknanya semua ini bawah pemerintahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada yang sekecil-kecilnya sampailah yang sebesar-besarnya, semua ni bawah aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu semua Allah Ta'ala susun. Kalau kita kaji malam dengan siang, kita akan jumpa berbagai lah. Kita tengok bagaimana orang sebut Allah jadi rimau dalam hutan. Dalam hutan juga ada kijang, ada pelanduk. Bagaimana kalau tak ada rimau? Makanan kijang, makanan pelanduk tak cukup kerja beranak tak mati. Nah, tak mati. Itu cerita dia. Siapa yang duk menguruhkan pokok-pokok kayu dalam hutan? Tak ada siapa bubuh baja, tak ada siapa gembur dia, tak ada siapa tanam dia, apa semua. Allah jadikan babi. Sebut babi, kadang orang tu sebut. Huduh-huduh babi pun kerja dia, orang panggil membajak tanah-tanah di lautan apa semua ni, sehingga biji-biji jatuh, tumbuh apa semua. Ada kerja masing-masing. Orang panggil kerja masing. Sampai bewak tu pun ada peranan dia. Nanti bewak tu pun ada peranan dia. Ular ni sekali dia bertelur sampai beratus biji. Beratus-ratus biji ular boleh bertelur. Bayangkan kalau tak ada bewak. Seekor ular menetas 100-200. Ular sawar menetas 200-300 biji. Ular kapak menetas 100-200. Ular tudung telur. Dunia ni penuh dengan ular, nak jalan ke mana? Jalan ke mana? Lepas tu bila dia bertelur je, bewak makan setengah. Kadang-kadang tinggal sebiji 2 je. Tu pun ular bersepah. Ular bersepah. Huduh-huduh bewak pun ada peranan dia juga. Kita kalau malah ke bewak. Disebut. Tapi Allah. Semua benda ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tafsirkan satu persatu, semua bawah aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan jadi dengan sendiri dah. Habis. Wa kulla insan alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dan akan tiap-tiap manusia itu kami lazim akan dia suratannya gantung pada lehernya. Tiap-tiap manusia itu kami lazim akan dia, kami wajib akan dia suratan itu digantung pada lehernya. Digantung pada leher. Ini berbagai-bagai tafsir ulama. Kat situ pun ada pentafsiran ulama ke depan. Dan ada juga ulama tafsir apa mana gantung di tengkok. Amalan-amalan digantung di tengkok. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita buat akan digantung pada lehernya. Contoh di dunia, kadang-kadang orang dapat bintang kebesaran, darjah kebesaran, dipaku di baju, dipaku baju. Makna nampak kebaikan yang dia buat itu buh paku-paku di baju. Macam tentera polis apa semua ada paku-paku dia kat sini. Ini kebaikan yang dia buat tu nampak. Sama juga baik ataupun jahat manusia digantung pada tengkoknya. Nampak tak gantung? Tak nampak. Tak nampak gantung. Tapi wa kullul insan alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Akan tiap-tiap manusia itu kami lazim angkat dia suratannya gantung pada lehernya. Digantung pada lehernya. Tak tadi. Kalau kita buat baik, digantung pada leher kita kebaikan. Walaupun tak nampak, kita akan terasa baik. Ini tafsiran. Baik kitab tafsiran Profesor Hamka pun dia tafsir begitu. Walaupun benda yang kita buat tu baik, tak nampak, tapi seolah-olah digantung pada tengkok. Ketenangan dapat kita rasa. Bahkan kalau orang tengok benda baik, orang soleh ni tengok pada wajah dia sahaja, kita akan rasa ketenangan, rasa bahagia tengok muka orang-orang yang lakukan kebaikan. Bahkan kalau jahat pun gantung di tengkok dia juga. Sebab kamu buat jahat, kamu akan tanggung sendiri kejahatan kamu. Kita mesti kejahatan kamu. Bahkan wajah dia sendiri pun orang tengok tak tenang. Nampak tak tenang. Nampak berserabut. Nampak kenapa dia lakukan kejahatan. Digantung pada leher dia. Itu satu. Bahkan kalau bila sebut kita ni ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik buruk kita, tengok tafsiran kat situ. Kata Mujahid, tiada seorang kanak-kanak diperanakkan melainkan pada lehernya surat yang disurat padanya saadah dan syaqawah, bahagia dan celaka. Bila manusia tu lahir,
dah tersurat pada dia, bahagia dan celakanya dah tergantung pada lehernya. Dan rezeki dan ilmu, dan akal dan umur, dan kaya miskin, dan sekalian yang ditakdirkan Allah akan jadi atasnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kering kolam dengan barang yang lagi akan jadi sampai hari kiamat, apa yang takdir tak dapat tiada jadi. Semua benda telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sejak pada azal. Rezeki, ajal, umur, semua segala benda ni tetap, bahagia, celaka, kaya, miskin, semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita panggil qada dan qadar. Tapi tugas kita berikhtiar. Ikhtiar tu kita, bukan sakat ajar saja. Masa sebut rezeki, kita usaha cari rezeki. Walaupun kita tahu rezeki kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena usaha cari rezeki. Begitu juga ajar. Selalu kita sebut, kita jaga taruh mana pun, bila sampai ajar kita mati juga. Tak rezeki pandai cari, tak ajar. Macam saya sebut dah, Sayyidina Ali, orang tanya dia, hai Ali, kalau diberi pilih pada kamu, kamu nak hidup lama atas muka bumi ni, ataupun nak hidup sekejap atas muka bumi? Hidup sekejap, kalau diberi pilih, lahir, hidup sekejap, lepas tu mati terus masuk syurga. Atau kamu nak hidup lama, kamu kena buat amal ibadat, jauh maksiat, pun boleh masuk syurga. Kalaulah diberi pilih pada kamu, kamu nak yang mana? Lalu Sayyidina Ali pilih, Sayyidina Ali kata, kalaulah benar ni diberi pilih pada aku pilih nak hidup lama. Nak hidup lama. Kalau diberi pilih, aku nak pilih hidup lama. Kenapa? Bila kita hidup lama, banyak benda yang kita tengok yang panggil ayat-ayat Allah. Di samping Quran, ayat Allah, dan semua alam yang Allah Ta'ala jadi ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala boleh kita tengok. Jadi saya sebut, tuan-tuan, kadang-kadang kita orang Islam ni tak ambil peduli tentang jaga kesihatan. Tak ambil peduli, seolah-olah yang ni bukan ibadat. Orang kafir jaga, makan minum dia jaga, pergerakan dia jaga, senaman dia jaga, apa semua dia jaga. Itu kenapa? Bila kita pegang pada serah bulat-bulat gitu, sampai masa kena mati, tak mati. Ya, tuan-tuan, yang tu benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ikhtiar untuk hidup tu kita kena. Dia sebutlah, benda tak boleh makan, dia gagah makan. Benda yang patut makan sikit, yang makan payah bukan. Yang payah bukan semua. Itu. Sebut mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Allah tak suka orang mukmin banyak di hospital. Penuh hospital ni orang mukmin. Semua sakit belaka. Begitu. Kau boleh mukmin ni hospital sikit. Mukmin ni semua kuat-kuat, semua hebat-hebat. Patut mukmin begitu. Baru Islam boleh maju. Islam boleh maju. Walau bagaimanapun, macam kata, macam rezeki tadi lah, kita pulung-pulung cari, kalau bukan rezeki kita, banyak juga tak dapat. Tak ada arah lah. Kenapa? Kerana kita berusaha, selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga dalam kita jaga kesihatan. Yang tanya pantang apa? Pantang jumpa. Macam lebih sangat sebut gitu. Semua. Orang panggil. Makan dulu. Apa boleh kita makan lah. Apa nak jadi apa semua ni? Peduli apa semua. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Kalau boleh, kita nak hidup lama. Kalau boleh. Ada. Walau bagaimanapun, semua benda ni telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita ikhtiar lah. Buat kereta elok. Kalau kita perlu bekerja, keluar peluh, kita kena bekerja buat peluh. Kalau kerja kita tak keluar peluh, kita kena senaman habis keluar peluh. Apa semua? Kena. Supaya kita boleh hidup lama, kita boleh melakukan amal ibadat lagi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan duduk saja, akhirnya kita sakit, menyebabkan masa patut kita buat ibadat, kita duduk tak hati. Tak boleh apa, tak boleh buat. Bukan sekadar kita tak boleh buat saja, kita menyusah orang lain pula. Orang nak kena jaga kita, orang nak kena mandi kita, orang nak basuh kucing berak kita. Sebab apa? Sebab kita tak peduli. Tak peduli. Pagi-pagi teh tarik, petang teh tarik, tengah malam cari lagi nasi kandak. Ni semua ni penyakit belakang. Semua penyakit. Bukan tak boleh, tuan-tuan sekalian. Kita kena jaga. Orang Jepun jaga. Orang Korea jaga. Padahal nak cari orang Jepun hak gemuk seorang pun payah.
Nak cari orang Korea gemuk seorang pun payah. Depa berikhtiar jaga apa semua. Kita tuan-tuan kena jaga. Nak jaga. Ini tuan-tuan. Kerana tuan-tuan benda-benda begini ustaz-ustaz kurang sebut. Bila ustaz-ustaz kan sebut, macam benda ni bukan kerja agama. Jadi saya menego, jaga kesihatan, jaga apa semua. Jadi saya Allah letak saya duduk di sini begini, saya lah kena sebut. Tuan-tuan sekalian, saya kena sebut. Macam kata tadi, tua kita tua. Islam suruh kita tutup aurat. Dan Islam suruh kita bergaya. Pakai elok. Nah dah, saya sebut. Tak semestinya bila kita tua ni kita tak boleh bergaya. Siapa kata? Baik perempuan, baik lelaki-lelaki. Saya tahu makcik-makcik tua-tua dia pakai baju kurung elok-elok, pakai tudung elok-elok, pakai bobek tangan dia elok-elok, tapi janganlah mahal sangat. Patut badan. Tuan-tuan sekalian, pakai kasut elok-elok apa semua. Itulah tuan-tuan lambang Islam tu cantik, indah. Baik kita orang tua, pakai baju Melayu, pakai elok-elok, kancing saya pakai tekuk. Ni baju Melayu tak kancing serebeh weh apa semua dah tua, nampak huduh lagi satu bak. Nampak semua. Tua tu tak boleh nak ejah dah. Bila tiba waktu tua, kita tua lah. Tapi pemakaian kita, keterampilan kita, kesihatan kita, pekerjaan kita apa semua, selagi mana kita hidup ni buat elok-elok. Peluang kita hidup. Tu cerita. Buah pinggang kita bukan ada jual di kedai. Jantung kita bukan ada jual di kedai. Apa semua. Ini kita kena jaga sebaik mungkin yang boleh. Amanah Allah bagi pada kita. Walau bagaimanapun sebut bila tiba ajal dia, persungguh. Jangan sebab kita memusnahkan. Oh dah habaq dah rosak jantung, isap rokok tu. Boleh rosak gini. Isap juga, hembuh pupuk tak peduli juga apa semua. Kamu sendiri khianati diri kamu sendiri. Tak terima kasih benda yang Allah Taala bagi. Dan kamu bukan ada jual di kedai. Rosak tu habislah cerita dia. Macam mana kalau pergi akhirat esok dihisap-hisap rosak ni sebab kamu sebenarnya. Sakit ni sebab kamu. Jantung kamu rosak pasal apa rosak? Buah pinggang kamu rosak pasal apa rosak? Paru-paru kamu rosak pasal apa? Ingat kita tak kena hisap kan? Kita ingat kalau kita buat mengkhianati barang orang, ada hak orang, kita bagi khianat, kita tahu akhirat esok Allah Taala tanya. Kita khianat barang dan tubuh kita yang Allah Taala bagi. Takkan Allah Taala tak hisap? Kau lebih daripada kuasa kita tak terdaya nak jadi juga. La haula wala quwata illa billah. Saya tak ada daya apa, tak ada upaya apa. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekadar mana saya boleh jaga, sekadar mana saya jaga sebaik mungkin boleh. Tubuh yang Allah Taala bagi ni bagi untuk kita beribadat. Kita jaga dia. Dengan jantung kita buat ibadat dengan sempurna. Dengan buah pinggang kita buat ibadat dengan sempurna. Dengan lutut kita, mata, telinga kita boleh buat ibadat dengan sempurna. Ini alat yang Allah Taala bagi pada kita untuk kita buat ibadat menuju ke syurga. Tapi kalau alat ni kita tak jaga, benda yang tak boleh makan, boleh merosakkan tubuh badan, kita makan juga. Hak tubuh badan kita tak boleh terima makanan, lebih banyak kita makan ya bukan. Tibai laksa sampai sebeseng. Dah berai laksa. Makan dah tibai pos sampai sebeseng. Nah, tu cerita dia. Tu. Baik. Kita tengok bawah tu. Itu tafsiran kat situ dah ada dah. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan kami keluar baginya hari kiamat suratan yang bertemu seorang akan dia suratan itu berhembur di mana terbuka penuh amalan tersurat padanya, kecil atau kebajikan atau kejahatan daripada masa balik sampai mati, tiada ketinggalan atau bertambah suatu dikata baginya hari kiamat. Akhirat esok Allah Subhanahu wa taala buka suratan kita. Apa yang kita buat? Yang tadi Allah Taala sebut benda digantung pada tengkok kita. Maknanya apa benda yang kita buat di atas dunia ni tak bergantung pada orang lain, bergantung pada tengkok kita. Akhirat esok suratan amalan yang kita buat tu, suratan amalan yang kita buat tu akan dibuka. Sama ada kejahatan atau kebaikan, kamu boleh tengok. Sejak daripada kamu balik sampai kamu mati, semua ada. Sehingga manusia lihat, manusia heran. Buku apa ni? Sehingga tidak terlepas satu benda pun, semua tercatat belaka. Sehingga ulama kata duk mengerang demam tu pun tulis. Hak tu pun tulis.
Batu tuan-tuan. Yang itulah nak ditimbang akhirat esok. Sama ada banyak baik ataupun banyak jahat. Sebab tu tuan-tuan, yang paling banyak sekali apa dia? Cakap. Bercakap tu pun nanti timbang dah. Hak kita bercakap semua tulis. Tambah hak rajin cakap tu. Semua tulis. Bila kita bercakap, ada bercakap baik, tulis benda baik. Ada bercakap jahat, tulis benda jahat. Dia kata tak, saya jahat pun tak, baik pun tak, tak bercakap biasa-biasa lagu tu saja. Tu pun bab penuh buku kan ada faedah apa? Baik duk dia. Sebab tu Nabi SAW pernah jelai lidah keluar. Nabi kata kalau nak masuk syurga kena jaga benda ni. Jaga apa? Lidah. Kalau kamu tak pandai jaga lidah, kamu tak boleh masuk syurga. Nah itu. Cuba dia panggil ashabul yamin wa ashabus shimal. Ada orang terima buku amalan belah tangan kanan. Ada orang terima buku amalan belah tangan kiri. Bahkan ada orang terima buku amalan dia sebelah belakang. Sebelah belakang. Orang yang terima buku amalan dia sebelah tangan kiri, tanda dia orang bahagia. Orang terima buku amalan sebelah tangan kanan, tanda dia bahagia. Orang terima buku amalan sebelah tangan kiri, tanda dia celaka. Ini atas dunia lah tempat dia. Atas dunia tempat dia untuk kita memenuh dalam buku amalan itu baik, ataupun kita memenuh dalam buku amalan itu jahat. Serahlah pada kita. Duk gantung kat tengkok kita sendiri. Kita lah yang memilih. Kita yang memilih. Itu cerita. Pilih lah. Quran tak baca tak orang mana. Berzikir tak berzikir tak orang mana. Bersembang tak berhenti. Boleh bersembang daripada lepas maghrib sampai pukul 11 lagi. Ngong sembang. Bakal pencin-pencin duit ada. Dan teruskan. Duit ada. Tak semua orang tuan Allah bagi pencin. Tengah orang pergi tua. Cari ada. Tak cari tak ada. Cari ada. Tak cari tak ada. Setengah orang tuan-tuan sekalian, bila sampai waktu dia pencin. Duk makan hak pencin saja pun 30 tahun dah. Kerja apa pun dah. Cukup bulan pergi tekan keluar. Ini pun ujian yang Allah Ta'ala uji kita. Nak buat apa? Adik pencin ada. Pagi-pagi pergi sembang kedai kopi, pergi ke 12 balik. Ngong sembang tak ada apa. Beri penuh buku amalan hak benda yang tak faedah. Nah, sepatutnya kamu kena lahir kesyukuran. Allah Ta'ala uji kita dengan kesenangan. Allah Ta'ala uji kita dengan kesenangan. Ada aja nak makan, ada aja nak pakai, ada aja nak guna. Buat apa? Kodok saja. Yalah, ada di pencin pun apa salahnya kerja? Tak salah pun kerja tambah-tambah lagi. Boleh keluar zakat, boleh derma, boleh infak. Ataupun mati tinggal kat anak cucu apa semua. Daripada duduk saja, berbuai kosong, supaya tak ada apa benda. Beri penuh buku amalan, akhirat esok ingat, dibuka buku amalan tengok sendirilah. Lah ni kita berasa beruntung. Kadang-kadang ada pula sebut, kau suka aku lah, aku dah mulut, kau nak cakap apa cakap. Betul tu. Bukan pinjam mulut boy. Dan tuan sekalian, dia lupa. Orang buta ni, tuan sekalian, Allah tak bagi dia bercakap sepatah pun. Ni hak Allah Ta'ala. Allah tak bagi dia bercakap sepatah pun. Sehingga kalau ada apa-apa dia nak beritahu kat orang, dia cuba nak beritahu siapa dah siapa tengah nganga. Bagi dia ni kalau boleh keluar sepatah tu Allah tak tahu nak habaq dah. Boleh keluar sepatah aja, habaq mak aja, nak panggil mak pun tak boleh. Allah tak bagi. Kita ni nak bercakap apa? Boleh bercakap. Nak keluar perkataan apa? Boleh keluar. Kita guna ikut dan. Sedap pula jawab. Kau suka aku dah mulut. Tak apa. Atas dunia ni boleh jawab lah. Tuan-tuan sekalian. Akhirat esok ingat. Benda ni gantung kat tengkok hang. Akhirat esok dibuka balik buku amalan, hang tengok. Nah ini. Baik, jangan cakap kemas dengan atas dunia. Iqra kitabaka. Baca olehmu akan suratan amalan engkau itu. Kata Allah, baca akan suratan amalan engkau. Hang baca sendiri. Tengok dalam buku amalan kamu. Sila tengok. Ada kata buku amalan diberi ni 99 keping. Setiap satu keping sejauh mata memandang. Tengok 99 line macam kita tu, buku kita tak besar mana lah. 99 line, setiap satu line sejauh mata memandang. Iqra. Baca oleh kamu
kitabaka, kitab engkau. Baca kitab kamu sendiri. Dia baca dan semua ada tercatat di situ. Waktu begian, masa begian, hang buat begini, hang kata yang ni, semua ada. Baca sendiri. Sehingga satu pun tak terlepas pandang oleh malaikat. Sebab tu kita kena beriman dengan malaikat. Antara malaikat yang kita beriman ialah malaikat rakib atid. Kiraman katibin. Ada belah kanan tulis yang baik, yang belah kiri tulis yang jahat. Malaikat rakib atid ni simpan buku amalan di kita di langit. Sebab tu disuruh kita jaga sembahyang subuh dan sembahyang asar. Suruh jaga sangat-sangat. Subuh dengan asar. Kalau boleh subuh dengan asar ni jangan sembahyang lewat. Kenapa? Waktu subuh dengan asar itulah malaikat tukar shift. Malaikat malam dengan malaikat siang. Bila mari waktu asar, turun malaikat nak kerja malam, naik malaikat kerja siang. Waktu tu malaikat malam, malaikat siang tu duduk sekali masa tu. Sehingga malaikat siang naik mengadu cerita pada Allah, aku tinggal hamba aku tadi, dia tengah sembahyang. Bila waktu subuh pula, turun pula malaikat siang, nak naik pula malaikat malam. Dua-dua malaikat berkumpul waktu tu. Malaikat malam naik, dia cerita pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku tinggal hamba aku tadi ni, dia tengah sembahyang. Jangan malaikat malam naik, aku tinggal tengah tidur lagi. Itu. Hak siang naik pula, aku tinggal tadi, duk tengah main bola, duk tengah sembang kedai kopi. Semua ni dicatat oleh malaikat. Panggil kiraman katibin. Nak lari mana? Tak boleh lari. Kata Allah, baca sendiri kitab engkau. Allah tunjuk keadilan dia. Padahal kalau Allah Subhanahu Wa Taala akhirat bangkit, hak jahat tahu neraka. Hak baik bos syurga. Tak payah duk baca-baca, tak payah hisap-hisap, tak payah dah. Dah Allah hisap, Allah bicara. Allah tunjuk keadilan dia. Kita baca al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini aku tutup mulut kamu. Lama dah mulut bercakap. Terus mulut bercakap. Wa tukallimuna aydihim, bercakaplah pada kami tangan-tangan kamu. Wa tashhadu arjuluhum, jadi saksi kaki kamu. Yang nak jadi saksi pada kita di akhirat esok, anggota kita. Yang nak jadi saksi balik pada kita di akhirat esok, anggota kita. Nak lari di mana? Kita buat jahat bawa kaki tangan. Curi bawa kaki tangan. Buat maksiat bawa kaki tangan. Kalau boleh tak apa, buat. Allah esok kaki nak cerita pada Allah Ta'ala, aku buat jahat ni, kerat kaki tinggal di rumah. Tanganlah nak cerita ni, kerat tangan tinggal di rumah. Apa yang buat? Tak boleh. Mesti kita buat jahat, buat baik, bawa saksi Allah Ta'ala. Kiraman katibin, malaikat kiraman katibin ada sedia. Dia catat amalan kita. Tu orang kata tu, bila dia catat dua aja, jahat dengan baik. Orang duduk di parlimen tu, hampa nak bercakap, dia ingat malaikat kiraman katibin cuti pasal ni politik. Dah, dia tulis. Hang cakap apa, hang kata apa, hang bahas apa, semua dia tulis belakang. Kalau dia tulis, hak baik ke syurga, hak jahat ke neraka. Baik. Wa kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Memadalah dengan sendiri engkau hari ini atas engkau sendiri. Hisab amalan yang engkau kerjakan. Memadalah dengan sendiri engkau hari ini atas engkau sendiri. Kamu sendiri hari ini. Kamulah hisab diri kamu sendiri. Kamulah tengok amalan kamu sendiri. Baik ke, jahat ke, kamu. Duduk atas tengkok kamu. Nah ini tuan-tuan. Atas dunia ni, tuan-tuan, kita lah nak letak diri kita ke mana? Duduk jalan menuju ke syurga ataupun jalan menuju ke neraka? Kita lah susun diri kita. Kita tak ada siapa nak susun. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil akil, balik cukup umur. Susunlah diri kita. Penuhlah dalam amalan kita, amalan kebajikan, dalam catatan amalan kita. Hari ni kita tak boleh tengok buku. Buku amalan kita tak boleh tengok kerana dia termasuk daripada benda yang gaib. Benda yang gaib ini, walaupun kita tak boleh tengok, kita kena beriman.
Benda-benda yang gaib ini lepas daripada kita mati akhirat esok, dia tak gaib dah. Dia boleh tengok. Apa dia? Termasuk buku amalan. Hari ini kita orang beriman, kita yakin dalam hati ada buku amalan. Segala baik jahat kita dicatat dan ditulis. Ada. Tak ada siapa pun boleh lari. Akhirat kita boleh tengok buku amalan kita. Nah itu. Sebab tu akhirat, ramai di akhirat esok nak beriman, dah tak ada makna dah. Tak ada makna. Nah itu. Laula an akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas salihin. Orang nak mati tu semua kata, ya Allah, kalau boleh tangguh haji aku sikit je, sikit lagi, saya nak sedekah. Dulu masa saya duduk sihat elok tu, berasa sayang nak makan, nak guna, nak pakai. Ngak-ngak nak mati pun nampak kebaikan sedekah. Lepas tu nak buat amal soleh. Nah gitu. Tu orang panggil ada ainul yaqin. Nah, ainul yaqin. Nah, apa dia? Lihat dengan mata, yakin. Nah itu. Ada yakin dengan amal. Dengan orang panggil dengan dia ada belajar, dia yakin. Benda yang kita yakin tu nanti kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Hari ni siapa boleh tengok buku amalan dia? Siapa pun tak boleh tengok buku amalan dia. Kerana dia yakin dengan hati. Nah itu. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut, kamu yakin tak? Yakin. Macam mana kamu boleh yakin kalau kamu tak mengaji? Macam mana kamu boleh yakin kalau kamu tak mengaji? Nak tengok tak boleh. Neraka tak boleh tengok. Syurga tak boleh tengok. Buku amalan tak boleh tengok. Mahsyar tak boleh tengok. Siksa kubur tak boleh tengok. Malaikat kiraman katibin, malaikat tak boleh tengok. Tiba-tiba dia kata yakin. Mengaji tak? Lah ni tuan-tuan sekalian, kita hidup di dunia nak dapat yakin tu kena mengaji Quran, mengaji hadis, mengaji kitab-kitab. Itulah kita dapat yakin. Lain tak ada. Kenapa? Benda yang kita yakin tu tak boleh tengok. Jadi nak dapat yakin kena mengaji, kena belajar. Mengaji sampai yakin. Bila kita mati tak apa. Benda yang kita mengaji tu kita tengok dengan ainal yakin. Tengok dengan mata kita, masa tu yakin. Hari ni tak tengok dengan mata. Nak yakin ini dua benda. Pertama dengan ilmu, dengan hujah-hujah, dengan ayat-ayat, dengan dalil-dalil. Yang kedua, kita tengok dengan mata kepala. Tentulah benda-benda akhirat ni kita tak boleh tengok dengan mata kepala. Tak boleh tengok dengan mata kepala, kita diminta yakin. Kalau tak yakin bukan orang beriman. Jadi nak yakin macam mana? Kena mengaji. So, kita dah ulang mengaji ni. Untuk apa? Untuk dapat yakin dalam hati. Tu panggil akidah. Tak yakin bukan orang Islam. Faham tak? Tu panggil iman. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa dapat hidayah kepada jalan agama Islam, maka hanya hidayah bagi dirinya. Siapa-siapa dapat hidayah, bukan orang lain dapat hidayah, kamu yang dapat hidayah. Kamu mengaji, kamu dapat petunjuk. Dapat petunjuk. Petunjuk tu untuk apa? Untuk kamu sendiri. Kebahagiaan kamu sendiri. Orang yang dapat hidayah itu, bukan hidayah tu boleh kat orang lain, boleh kat hang sendiri. Boleh kat hang sendiri. Mahanya hidayah ni kita minta ihdinas siratal mustaqim. Dalam Fatihah kita minta. Kunut kita baca Allah mahdini fi man hadai. Dalam antara dua sujud itu rabbighfirli warhamni wajburni wahdini. Minta hidayah. Minta petunjuk daripada Allah Taala. Baik kalau kamu dapat petunjuk, sehingga semayang kamu tak rasa berat kerana kamu dapat petunjuk. Puasa kamu tak rasa berat kerana kamu dapat petunjuk. Keluar zakat, harta kamu kena keluar, kamu tak rasa berat kerana kamu dapat petunjuk. Kamu baca Quran, mengaji, dengan kuliah pergi masjid, semacam apa sahaja yang kamu buat, oleh kerana kamu dapat petunjuk, kamu tak rasa berat. Baik, dengan sebab kamu tak berasa berat, itulah kamu dapat hidayah. Hidayah tu balik pada kamu sendiri. Sehingga kamu mati, kamu bahagia dengan hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kamu dapat. Kamu bangkit di akhirat esok, kamu tenang, kamu bahagia. Hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Carilah hidayah. Kita minta petunjuk. Betul. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada ragu-ragu, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang bertakwa. Maksud macam mana? Macam mana dapat petunjuk sedangkan dia tak mengaji lagi? Tuan-tuan, kita kena bertakwa dulu.
baru Allah Ta'ala buka jalan untuk petunjuk. Macam kita duduk ni tuan-tuan. Sifat takwa pasal apa mengaji? Pasal aku bodoh, aku jahil. Itu ada sifat takwa, merendah diri dia. Saya jahil, saya dosa banyak, saya jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya banyak dulu lakukan maksiat, saya menyesal. Lepas tu saya mengaji. Mengaji apa? Mengaji tafsir, mengaji Quran. InsyaAllah, oleh kerana dia ada jiwa takwa, petunjuk Quran tu boleh masuk dalam hati dia insyaAllah. Kerana dia ada jiwa takwa. Sebab tu tuan-tuan mengaji ni kena bersih hati elok-elok. Khasnya kita mengaji Quran ni kena bersih hati elok-elok. Bersih hati macam itulah. Kita sedar kita jahil, kita sedar kita dosa banyak, kita sedar kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk dengan penuh malu, rasa hina. Tadah dada kita untuk terima Al-Quran, insya-Allah Quran boleh masuk. Tapi kalau jahat, Quran tak boleh masuk. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak bagi petunjuk pada kaum yang jahat. Kita jangan jahat. Masuk macam mana? Jangan sombong. Main mengaji ni pasal apa? Aku dulu alim, pak aku dulu alim. Hari ni pak tak boleh ilmu. Nah, main mengaji pasal syok-syok, dengar pilah, apa semua dah. Kita mengaji kena ada sifat takwa. Boleh. Baik. Jadi tentu dulu, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Wa man dhalla fa inna ma yudhillu 'alaiha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Betul-betul sekalian macam saya sebut minggu lepas, dalam slot yang kedua ni, ada sahabat saya Fadil Ustaz Fauzi Tahir, kami belajar sekali di pondok dulu. Dia akan mentafsirkan surah Nisa berkait dengan ayat-ayat faraid. Jadi saya harap tuan-tuan sekalian semua tunggu, jangan balik. Hari ni tetamu kita mai, tunggulah. Ada. Kadang-kadang kita kedua ni ada nak balik dah, tunggu. Saya jemput dia mai. Nak kalau boleh duk banyak ni lah juga. Sudah sama pukul 11 lagi sudahlah, sabarlah tak. Ada. Sama. Insya-Allah pukul 10 lagi dia akan sambung slot yang kedua. Dan dia pun ada bawa photostat untuk tuan-tuan bagi panduan apa semua. Jadi harap tumpulah mengaji. Tafsir juga lagi. Tafsir berkaitan dengan faraid. Mengaji tafsir juga. Jangan balik dengar, jangan ketegak. Gitu.